Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita pada petang ni kita akan berbincang atau bersembanglah berkenaan dengan kerusi roda lah. Okey, hari ini antara siri perkongsian masa, insya-Allah kita akan buat perkongsian ni lebih konsisten pada masa akan datang. Untuk tajuk pertama ni tajuk dia berkenaan tentang kerusi roda bersama Abedi. Okey, kita panggil Abedi lah. Atau Cikgu D. Cikgu apa? Cikgu Rosdi. Okey. Biodata penceramah. Okey, penceramah kita ini bukan orang biasa-biasa. Kita punya penceramah kita ini Presiden Persatuan Spinal Pantai Timur, PSPT, dan juga merupakan ahli jawatan kuasa Persatuan Masa. Okey, saya hari ini bertindak sebagai moderator dan boleh saya bacakan sikit berkenaan profil penceramah lah. Abang Rosdi ni saya biasa panggil Abang Rosdi. Abang Rosdi merupakan individu yang mengalami kecederaan saraf tunjang sejak tahun 1993. Beliau adalah Presiden Persatuan Spinal Pantai Timur dan ahli jawatan kuasa masa. Beliau aktif dalam program mengendalikan kerusi roda serta kumpulan rakan sokongan, support group. Dia kalau orang kata Abang D ni dekat area Pantai Timur tu, Kelantan, Terengganu, Pahang, yang semua orang kenal lah. Tak ada siapa tak kenal Abang D ni. And then kemahiran berkursi roda yang dimiliki beliau dikongsi bersama-sama rakan OKU yang lain. Beliau terlibat dalam program melatih pelatih baru berkursi roda serta banyak memberi motivasi kepada rakan-rakan OKU terutamanya yang mengalami kecederaan saraf tunjang. Sama jugalah saya banyak belajar jugalah dengan Abang Rosdi. Kita orang senior kita ni banyak benda. Dia punya pengalaman, input dia, skill kadang kita tak dapat daripada pengalaman kita sendiri, kita boleh dapat daripada pengajaran yang diajarkan oleh Abang D. So kita akan bercakap sikit berkenaan dengan kursi roda hari ini. Tajuk kita sebelum tu kita bagi peluang ke Abang Rosdi. Abang D cerita sikit latar belakang lah. So, walaupun kita dah bagi sikit latar belakang, mungkin dari sudut perspektif yang lain Abang D nak kongsikan latar belakang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih Presiden Masa Malaysia, Advokasi. Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Ya. Terima kasih juga yang ada dalam kita punya tidak udah batuk. Dan hari ini kita bernasib baik, saya dengan tim Puan Syed pada Dr. Zul pada dan Profesor Lokman pada sekali, dan alhamdulillah macam Muhammad Rizal tadi cakap, kita sama-sama kongsi pengalaman ataupun sama-sama kongsi apa yang perlu ada buat kemahiran berkursi roda, terutamanya bagi mereka patutlah kan. Okey kan? Okey. Apa yang saya macam Rizal bagi tahu tadi mengalami kecederaan saraf tunjang pada 1993 start bas di Negeri Kelantan. Level kecederaan saya 10, 11 dan 12. Alhamdulillah buat masa ni saya menjalani kehidupan berkursi roda sudah lebih kurang 27 tahun lah. Bermula dengan tahun 1993 sampai sekarang. Itu aja. Dan terima kasih banyak-banyak dengan perkongsian kita pada hari ini untuk
diperdengarkan untuk yang memerlukan ilmu ketika nanti. Terima kasih. Jadi teruskan. Okey, Abang Rosli. Okey. Teruskan. Okey, dia satu benda yang kita benda yang penting lah. Kenapa kita cakap pasal kursi roda ini? Semua kebanyakan, boleh kata 90% atau 80% orang yang kena spinal cord injury ni, ibu macam Abang Rosli kata, Abang Rosli pun kena spinal cord injury. Spinal cord injury ni dia akan perlu menggunakan kursi roda. Dan so orang kata assistive device, alat sokongan yang penting bagi orang yang mengalami kecederaan saraf tunjang supaya dapat meneruskan kehidupan. So kat sini kita kena belajar lah apa saja yang berkenaan dengan kursi roda. Sama ada jenis kursi roda ke, macam mana nak guna kursi roda, macam mana nak tolak kursi roda. Sebab kalau kita tak belajar dengan cara yang betul, kita akan gunakan kursi roda ni dengan cara yang salah. Atau kita akan beli kursi roda yang salah. So bila kita beli kursi roda yang salah, kita tak akan dapat berfungsi dengan sepenuhnya kapasiti diri kita dalam keadaan yang menggunakan kursi roda ni untuk melakukan kerja-kerja seharian kita. So kat sini perkara penting, sebab itu kita bawakan hari ini, dan Abang Rosli pun orang yang dah banyak kali mengajar secara berdepan. Disebabkan COVID ni kita tak boleh dah bawa Abang Rosli mengajar kita secara berdepan, kita mengajar secara online je. So Abang Rosli dan masa dulu pun pernah pergi dengan Basri sekali, Dr. Basri sekali pernah pergi ke SSB, Hospital Sultanah Bahiyah kan, bersama dengan Encik Fadli daripada PPM mengendalikan bengkel kursi roda, bengkel kemahiran kursi roda di Hospital Sultanah Bahiyah. Dan kat sini disebabkan keadaan kita hari ini dengan COVID dan kita tak boleh buat face to face physical activity, so kita bawakan secara live. Okey, Abang Rosli nak tanya, bila kita cakap pasal kursi roda, benda yang paling penting sekali benda apa? Okey. Pertama, bila kita nak menggunakan kursi roda, benda yang pertama kita letak di atas keselesaan. Dan kita tahu kita sedia ada kursi roda mempunyai pelbagai bentuk dan jenis. Dan untuk saya, bila kita nak menggunakan kursi roda, kita perlu ada ukuran. Kita tak boleh ambil sebarang kursi roda untuk kita duduk dan tolak. Sekurang-kurangnya bila kita duduk, kita mesti ada ukuran. Ukuran badan kursi roda kita perlu ambil ukuran pada pangkal paha, kiri dan kanan, dan itulah saiz yang perlu kita gunakan. Dan dulu saya pernah menghadiri beberapa kursus. Bila kita perlu adakan lebihan pada kiri dan kanan. Untuk Malaysia punya individu, saya rasa tak perlu ada lebihan lagi sebab kita langgar sikit peraturan tu. Kerana bila kita ukur, contohlah 17 inci badan kita tu pangkal paha, kita ukur pada pangkal paha, 17 inci kita, di situ kita telah ada 2 inci untuk pencapaian tangan pada roda itu sendiri. Dan untuk capai tangan pada push ring, kita telah ada di situ ada 4 inci. Dan untuk keselesaan, saya sarankan supaya bila kita ukur 17, contoh 17 inci besar pada pangkal paha tu, kita terus bagi dia 17 inci lah. Sebab di situ sudah ada lebihan pada badan kita sendiri. Dan kita tahu di pasaran kursi roda ada yang bentuk boleh lipat, ada yang berdiri, tak boleh lipat. Itu adalah perlu pada keselesaan individu yang menggunakan kursi roda. Kita tak sarankan benda tu bukan nampak cantik, tapi kita sarankan benda tu per
sampaian nak menggunakan kursi roda. Itu dia. Okey, so yang pertamanya kita kena tahu saiz dia lah, kan? Ya. Saiz lah, kan? Ya. Bukan kita main pergi beli, kita tak tahu saiz apa semua. So biasanya kalau kita macam mana kita biasa ada ke standard saiz yang biasa lah, orang kata kat pasaran tu diletakkan saiz-saiz tertentu ke yang macam dia, sebab bukan semua orang yang boleh orang kata pergi beli dan lepas tu kita beli custom made, kita boleh ubah badan kita. Kalau badan kita 16 inci ke, mungkin ngam lah ada kursi roda yang nak saya 16 inci ke macam mana tu dia punya proses dia? Proses untuk mengambil ukuran biasa pada pasaran kursi roda di Malaysia kita ada saiz 14, terus pada 16, 18 dan 21. Ini saiz biasa yang ada di pasaran. Ini bergantung kepada jenis ataupun kemampuan kursi roda itu sendiri dengan harga. Kalau sekarang kita banyak di pasaran kursi roda yang buatan daripada China. Ini lebih murah daripada yang dulu-dulu daripada US atau Jerman ataupun lain-lain negara Eropah lah. Itu kebergantungan kepada kemampuan yang mahu menggunakan kursi roda itu sendiri. Kalau kita nak letak pada custom made, biasanya custom made ni dia belanja dia 15,000 ke atas. Ini jarang yang mampu untuk dapatkan benda-benda macam ni. Jadi saya pun ada beberapa yang mahu menggunakan kursi roda tapi dia untuk customer lah. Dia nak tapi dia akan duit 15,000 ke atas. Kalau harga biasa kita dah dapat kalau lightweight tu dalam 1,000 lebih untuk yang betul-betul final dapat guna. Ada juga di pasaran harga 4,500-600 tapi ini tidak mencapai standard bagi pencapaian untuk final yang menggunakan. Biasa kalau yang nak bagi tu dia pakai bagi aje lah. Itu kita saya nak sentuh sikit bila saya berada di unit reformasi OKU bahagian modifikasi kursi roda berpusat di HUSM. Kita terapkan benda-benda yang benar-benar pencapaian yang perlu untuk menggunakan kursi roda. Baru kita bagi. Dan kita kalau tak kena sikit-sikit tu kita boleh modify. InsyaAllah. Okey, dia bila cakap pasal yang 45,600 punya kursi roda tu, biasanya dia punya apa kat kursi roda tu yang menyebabkan dia tak sesuai dengan orang yang spinal ni? Pertama kita nak terapkan pada yang spinal, dia punya armrest. Armrest, okey. Yang murah ni, yang biasa murah ni armrest dia tak boleh nak tanggalkan. Kalau yang mahal sikit, armrest tu boleh tanggal. Dan di sinilah kita nakkan, saya beritahu tadi, kecapaian untuk duduk atas wheelchair dan guna wheelchair itu dengan secara minimum yang mungkin, yang boleh. Dengan kursi roda kita boleh hidup berdikari dan masuk di dalam komiti terdekat dengan kita. Okey, kita ambil contoh armrest. Armrest tu kalau dia tak boleh mungkin dia nak transfer tak boleh. Dia nak beralih daripada kursi roda kepada naik kenderaan lah. Dan juga bilik air ataupun pada katil. Itu memang payah untuk dia buat transfer. Boleh tapi payah. Memerlukan skill yang sehebat mungkin lah. Dan
untuk keperluan, macam saya bagi tahu tadi, perlu armrest ni perlu mesti boleh tanggal. Baru kita boleh buat transfer ke bahagian lain selain daripada kita duduk itu. Senang transfer lah, kita boleh transfer ke tempat yang lain daripada kursi roda. Dia sama ada orang nak tolong transferkan atau kita transfer sendiri tu, bila tak ada armrest tu maksudnya lagi memudahkan lah, lagi banyak membantu lah kan. Okay, so dia biasa yang boleh cabut armrest ni biasa harga dia berapa? Pasaran sekarang sekitar 1,800 macam tu. Tapi kalau nak kurang lagi pada tu, saya rasa tak ada lah. Kurang-kurangnya harga dalam 1,800 atas. Belum lagi yang ada customer ataupun belum lagi yang rigid frame. Rigid frame ni yang tak boleh lipat tu. Yang boleh lipat tu dia panggil founding tu. Nanti yang boleh lipat itu pasaran dalam 1,800 ke atas. Itu pun lagi satu. Okey. Yap. Teruskan. Okey, lagi satu. Kalau kita tengok pun kalau yang spinal cord injury dia ada orang kata level lain-lain lah. Kalau kita bagikan tetra lain, para lain. Para ni dia agak kuat tangan, lepas tu dia punya trunk control dia badan boleh kontrol badan lebih sikit. So dari sudut orang kata jenis perkara apa yang lagi orang kata perlu diambil kira dari sudut bila dia sama ada dia para ke dia tetra ke macam tu. Ini dia letak pada kemampuan. Okey. Contoh para. Para ni kita tengok level dia, kemampuan berarti kekuatan pada tangan. Okey. Dan pada tetra kita tengok, kalau untuk saya pengalaman bila yang spinal kena tetra, T4 ke bawah dia ada power. T4 ke bawah ada power bergantung kepada kecederaan para tunjang tadi. Dan kalau T satu ke bawah itu memang tangan memang power lah. Dan kita perlu mendapat latihan daripada pakar-pakar fizioterapi untuk kita transfer daripada wheelchair kepada kita perlu. Itu aja. Okay. So power pada tangan. Pada tangan. Para tetra. Okey. So para tetra. Dan kita tengok juga kemampuan pada kecederaan tadi. Kecederaan pada saraf tunjang tadi. Okey. Saya mungkin nak tu berdasarkan pengalaman kalau kita pun, sebab saya tetra. Saya tetra. Dia macam saya nak pilih kursi roda ni dia macam susah sikit lah berbanding saya rasa berbanding dengan kawan-kawan para saya ni. Sebab saya nak kena sebab balance kurang macam kawan yang kalau para dia punya balance pun lagi okey kan. Lepas tu dia punya ketinggian kursi roda tu kadang kena make sure tinggi elok. Lepas tu dia punya side tu. So dari sudut orang kata kalau yang tetra dia nak pilih okey, contoh dia awal-awal baru kena, bila dia kena, adakah dia perlu orang kata terus cari yang betul-betul orang kata ngam, atau dia kena biasakan diri dia dengan kursi roda mungkin at least yang betul-betul orang kata ada basic function lah, armrest kena boleh cabut, lepas tu tapi harga yang okey lah, harga yang okey. Biasa kalau yang spinal injury ni, saya suka kita bagi latihan dulu selama 3 bulan. Betul-betul dia memasuki latihan dan dia boleh menerima latihan yang dibuat. Pada peringkat awal kita bagi dulu lightweight. Kursi roda lightweight untuk dia akses
diri dia kepada kemampuan yang dia ada pada. Sebab kalau bahagian tetra T4 ke bawah, biasanya dia ada di situ dia ada 3 pergerakan tangan. Biasa kalau T4 ke bawah, tangan dia tak boleh grip aja. Contohnya dia genggam tangan. Dan kita untuk mendapat power pada transfer, kita tak perlu pada genggaman tangan. Kita perlu pada bahu dan siku. Di sini kita mesti asuh consumer yang tetra ni betul-betul mengambil apa yang diajar oleh pakar-pakar. Dan pengalaman saya kalau T4 ke bawah memang dia dapat transfer. Cuma sekarang ni individu sendiri nak buat atau tak nak berubah atau tak nak, itu aja. Sekarang ni kita terapkan supaya bagi saya senang. Kita letak you nak berubah atau tak nak berubah. Kalau you nak berubah macam Rizal sendiri, bukan alang-alang juga dapat kalau pun tetra siap dengan nak buat PhD lagi. Jadi kita perlu benda-benda macam ni kita perlu terapkan kepada pesakit-pesakit spinal yang baru. Ya. Okey. Ada lagi satu ya perkara yang saya nak tanya. Yang kita cakap tadi pasal dia ada kesesuaian dia tu. Contoh kita kata kursi roda kan. Biasa orang kata macam Rosdi kata tadi, kat UIH kita kata ada kesesuaian dia tu. Bila biasa kita tengok kawan-kawan kita ni bila dapat orang bagi ni pesen dia serupa je macam tu. Sebiji je semua dapat sama. So kat situ cuba boleh tak Abang Rosdi huraikan dia orang kata jenis-jenis kursi roda ni, yang jenis ni apa nama dia, jenis ni apa nama dia. Kalau ada yang guna untuk pergi tandas apa nama dia. Boleh? Jenis tu macam saya bagi tahu tadilah, dia kebanyakan yang menggunakan kursi roda ni dia untuk lightweight saja. Orang biasa guna lightweight lah, lightweight dan lightweight tu macam mana? Lightweight tu macam mana? Lightweight ni dia boleh tanggalkan footrest, dia boleh tanggalkan armrest, dan ada yang dan dia boleh lipat. Boleh lipat. Tayar boleh cabut? Ya. Tayar pun boleh cabut. Okey. Armrest, footrest boleh lipat dan tayar boleh cabut. Okey. Ada kalau dulu masa awal-awal dulu lightweight memang tayar tak boleh cabut lah. Tapi sekarang dibuat tayar boleh cabut untuk menyenangkan laju. Kerusi itu dibawa masuk ke dalam kereta. Itu aja. Dan kalau rigid, jenis rigid, sport lagi, dia memang tak boleh cabut. Memang dia tak ada armrest. Dan ada yang tak ada. Ini tertakluk kepada kemampuan yang nak duduk atas wheelchair tu. Tapi tayar memang boleh cabut lah. Rigid ni maksudnya dia punya frame tu tak boleh lipat lah. Frame tu tak boleh lipat. Cumanya tepat backrest saja yang boleh lipat. Okey, backrest boleh lipat. Dia kalau selain daripada lightweight, dia ada rigid, dia ada kategori apa lagi? Yang satu lagi tu kita panggil commode chair tu. Commode chair tu untuk yang dalam yang kita masuk dalam bilik air lah. Itu jarang diketengahkan sebab dia tak kita tak guna pada public. Kita ni sekarang letak kemampuan untuk digunakan pada public. Nak bawa commode chair tu nanti lah. Even kalau kita untuk kegunaan ADL kita di rumah lah kan. Semua orang nak kena mandi, kena bersihkan diri kan. Tapi untuk saya lah, saya tak sarankan sangat untuk guna commode chair. Sebab di dalam bilik air tu, air tu kita boleh buat bangku. Ini boleh
diletakkan kepada kegiatan harian supaya kita lebih confident, lebih yakin semasa kita buat transfer. Dan kalau kita mengulangi apa yang kegiatan harian yang kita buat sampai kita keluar daripada kawasan rumah atau ke mana pun kita boleh gunakan. Contoh bila kita nak masuk bilik air, kalau kita selalu pakai remote chair, dan kalau kita keluar daripada kita di hotel, takkan kita nak bawa remote chair. Di hotel tidak sediakan remote chair, kita perlu transfer pada mangkuk tanah tu. Terus bila driver pun macam tu juga. Remote chair ni saya tak sarankan sangat, tapi kalau dah nak sangat, gunalah. Kalau perlu gunalah. Kalau perlu gunalah. Kalau perlu gunalah, tapi beringat kita gunakan benda tu di rumah. Bila kita keluar, kita guna lagi dengan remote lagi. Ini kita kena fikirkan. Dan pendekatan supaya kita ambil pendekatan supaya benda ni kita buat seminimum mungkin apa yang di luar, bukan apa yang ada di dalam rumah kita. Okey. So kita ada option untuk komod lah. Kalau siapa nak perlukan komod untuk pakai ke bilik air, perlu ada komod lah. Okey. Boleh guna, tapi boleh guna. masa di luar apa yang kita nak guna. Kalau kita di luar, selain daripada kawasan rumah kita. Okey. Dia selain daripada kita tahu jenis kursi roda tu, orang kata skill penting bila nak guna tolak kursi roda tu. Kita ada kaedah dia ke nak tolak kursi roda ni? Tadi kita dah ada ukuran size yang kita perlu. Bila kita bermula dengan tolak, itulah saya lebih suka bila kita buat bengkel ataupun kita terus pada berdepan, sebab kita boleh tunjuk. Pemula tolak kursi roda, dia bermula dengan kita tengok jam daripada pukul 12 dan kita tolak ke depan sampai pukul 3. Kita kena ayunkan tolak pada push ring. Kursi roda tersebut bermula dengan pukul 12 sampai pukul 3. Sebab kalau banyak yang tolak kursi roda, kita panggil ambil sedikit-sedikit. Contoh 12, 1, 12, 1. Kita tak nak macam tu. Kita perlu tolak terus pada 12 dan kepada nombor 3. Ini perlu kepada kemampuan dan bukan bergantung kepada kemampuan, tapi perlu kita buat macam tu untuk mengelakkan daripada kita terasa mengah. Bila kita tolak berulang, cepat letih. Bila kita tolak sekali dan kita lepas, kita terus dengan momentum kursi roda tersebut, ini telah menjimatkan tenaga dan kudrat yang kita guna untuk tolak kursi roda. Itu aja. Dan cara pegang pada push ring itu pun itu adalah paling mustahak bila kita nak tolak kursi roda. Sebab di antara push ring dengan roda tu dia ada macam lubang di situ, kita tak boleh letak ibu jari dekat tu. Nanti ibu jari kita letak pada push ring. Kita tak boleh keluar atau ke dalam ibu jari. Itu tas push ring tu lah. Ya. Dan kalau boleh saya tunjuk, kalau boleh saya tunjuk, ini pada tangan, push ring kita letak sini. Okey. Push ring kita letak sini, dan ibu jari kita letak pada push ring sini. Ini contohlah, tapi itulah sedap sikit bila kita buat praktikal. Teori ni macam-macam boleh tunjuk, tapi bila ada praktikal dia lain. Itu standard biasalah, kita tolak biasa lah. Dia ada level standard biasa ataupun tak biasa, kita mesti guna macam tu. Okey. Itu adalah peraturan. Peraturan ini menolak kursi roda. Dia kalau tak ikut peraturan tu jadi apa dia? Dia punya side effect dia. Kalau tak ikut peraturan, pertama cepat letih. Cepat letih masa kita tolak. Dan kemungkinan jari kita tu akan masuk pada
lidi pada kursi roda itu sendiri. Kalau bahu cepat sakit ke apa? Bahu cepat sakit. Ini teknik bahu kalau kita tolak wheelchair, tolak kursi roda kita tak boleh mengepak. Mengepak ni maksudnya macam burung nak terbang tu. Kita angkat kita punya siku. Kita mesti selarikan macam ni. Antara siku dengan tayar tu sekali kita mesti selari. Okey. Sebab kita dapat hayunan pada permulaan kita tolak wheelchair, bila kita selarikan siku dengan tayar, kita dapat hayunan dan momentum bila kita tolak kursi roda tersebut. Daripada bila kita mengepak, kita buka tangan. Mengepaklah saya selalu dan senang dengan perkataan mengepak. Itulah bila kita dapat buat praktikal, boleh tunjuklah benda tu. Itu aja. Okey, dia skill tolak kan. Dia satu benda yang lain yang biasa kita rasa kadang orang kalau tak pakai kursi roda dia pelik, atau orang baru pakai kursi roda ni pun pelik. Wheelie. Wheelie ni macam mana? Wheelie ni penting ke wheelie ni buat main-main je? Wheelie pada yang nak menggunakan kursi roda dan perlu gunakan kursi roda untuk kegiatan harian, ini adalah paling perlu pada wheelie. Sebab kita tak tahu di luar pada persekitaran rumah kita, di luar sana banyak sangat terdapat skirt ataupun lubang. Ataupun longkang yang perlu kita melintasi longkang tersebut. Longkang tu dia tak ada penutup. Dan ada juga penutup yang dibuat, kita panggil jaring tu. Ada longkang tu dia ada jaring-jaring. Di sini kita perlu juga wheelie sebab aturan untuk kita melintasi penutup longkang tu yang berjeriji tu, kita kena ada teknik juga. Wheelie mesti perlu. Sebab ini perlu kita hadap semasa ada cut. Dan teknik wheelie bermula dengan 12 tadi bila saya cakap, pusing ke belakang, tolak balik ke depan dan tolak balik ke belakang, terus ke depan, kena sentak. Ini kita tak, dalam ni kita tak dapat nak bagi tahu dengan sepenuhnya sebab perlu ada praktikal baru boleh. Kalau sekadar bagi tahu dia nak belajar wheelie ni dia kena ada orang support lah kan, ada orang jaga kita punya tu. Pada awal sebelum kita dapat balancing, bila wheelie ni dia naik tayar depan, belum ada balancing, kita perlu ada di belakang lah, perlu ada support siapa yang jaga. Tapi bila kita 2-3 kali buat, insyaAllah benda tu tak perlu lagi. Sebab jangan takut jatuh. Jatuh ni biasa, secara biasa. Bila jatuh ke belakang itu adalah biasa untuk kita yang berkursi roda. Kalau tak jatuh, pengalaman saya memang kita tak boleh buat ini. Nampak sudah tak boleh. Masa jatuh tu, dia kadang kursi roda ni saya nampak ada tayar kecil kat belakang tu. Dipanggil anti-tipe ni memang digunakan untuk buat supaya kursi roda itu tidak ke belakang. Itu terbalik ke belakang. Itulah perlunya ada anti-tipe untuk kita nak buat wheelie tadi. Tapi kalau biasanya kalau dengan anti-tipe ni, kalau kita buat wheelie memang tak jadilah. Kita perlu tak ada anti-tipe tu baru kita boleh buat wheelie. Dia kalau apa nasihat? Sebab kalau orang kata pakai kursi roda ni, macam Abang Rosli kata tadi, jatuh tu biasalah. Kalau tak jatuh tak guna kursi roda lah. Dia biasa orang pun takut pakai kursi roda ni takut jatuh kan. So dia jatuh ke belakang ke je, dia jatuh ke depan ke, macam mana cara jatuh dia lah. Ada kawan kita ada terbang ke depan, bila langgar lubang kita tersungkur kan. Semua orang pernah, rasanya pernah lah. So nasihat Abang Rosli untuk orang yang takut-takut ni, takut jatuh. Macam saya kata tadi, kita tak perlu takut. Sebabnya dengan kursi roda ni kita perlu gunakan untuk kegiatan harian kita. Ini sudah jadi satu alat yang perlu kita gunakan untuk kita teruskan kehidupan.
jangan takut dengan jatuh. Macam saya kata, biasa. Kalau tak jatuh memang tak pandai. Sebab di dalam jatuh atau nak jatuh, tadi kita boleh kaji balik kenapa kita jatuh. Sedangkan peraturan dan guide untuk kita ada. Contohnya macam Willy lah, kita dah ajar step untuk Willy macam mana balancing. Balancing untuk balancing. InsyaAllah benda itu tak akan terjadilah, jatuh ke belakang tak jadi. Perlu bila naik ada balancing, itu yang perlu. Tapi bukan juga payah bagi saya dan bukan mudah untuk yang baru nak belajar. Itu dia. Saya ada satu pengalaman lah. Orang kata jatuh, pengalaman jatuh ni. Dia biasa kalau kita jatuh ke belakang, kalau orang kata jatuh ke belakang lah kan, ke belakang, dia ada kaedah ke tak, macam contoh kena kita nak bagi, kalau ada jatuh ke belakang tu kita biar dia ada kaedah. Ini dia kaedah nak jatuh, nak selamat jatuh tu, jatuh dengan selamat. Tak bagi jatuh dia kena ada kaedah. Tapi ini kita kena secara dia panggil spontan tak juga, tapi kita punya tindakan. Ini perlu jatuh. Ini saya kata pada peringkat awal kita perlu jatuh. Sebab kita ada satu tindakan spontan supaya kita tak terus jatuh ke belakang. Ada teknik. Macam juga jatuh ke depan. Sebab tu kalau kita tak berani untuk jatuh, memang tindakan secara spontan kita tak dapat. Sebab kita boleh selamat daripada jatuh bila kita mempelajari tindakan spontan tersebut. Bukan senang untuk buat. Kadang-kadang saya pun tak dapat, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat, dan kita boleh bangun seorang tu bila kita jatuh dengan teknik-teknik yang perlu diajar pada masa pembelajaran tu lah. Itu aja. Saya dulu masa awal-awal saya tak tahu juga lah, orang kata tak dapat rehab betul-betul. Tak jumpa orang rehab betul-betul, tak jumpa orang macam senior yang bagi tunjuk ajar berkenaan kursi roda ni. Saya pakai kursi roda yang macam hospital tu lah, armrest yang tak boleh alih tu, tak boleh angkat. Okay. So ada sekali tu pergi tengok kat YouTube cara pakai kasut lah. OKU pakai kasut kan, macam mana cara. So kita nak tiru lah cara dia buat kan. Bila kita nak tiru, buat tak lepas lah sebab kita ada nak try tak lepas, memang tak lepas lah. Kita tak tahulah kenapa benda tu tak jadi kan. Kita pun tak, orang kata tak berperasan kenapa benda tu tak jadi. Lepas tu bila dah lama sikit, bila ada kursi roda yang orang kata dah armrest boleh gerak, so baru saya perasan rupanya armrest tu yang menghalang saya daripada gunakan teknik yang ditunjuk tu untuk pakai kasut. Sebab kita kena angkat kaki kita atas paha yang lagi satu tu. Bila armrest tu ada, armrest tu menghalang kaki kita untuk naik sampai atas. So bila armrest tu tak ada, baru orang kata baru boleh orang kata pakai kasut sendiri lah. Yang tak ada memang terkial-kial lah. So dia, orang kata tu antara mungkin pengalaman saya berkenaan dengan orang kata bila kita dapat kursi roda yang betul tu, kita kefungsian kita, seharian kita tu orang kata bertambah, skill kita bertambah, kita boleh pakai kasut sendiri. Lepas tu transfer, boleh belajar transfer sendiri kan. Kita armrest tu boleh alih apa semua. Kalau walaupun orang kata transfer guna transfer board, memang nak kena make sure kena armrest tu clear lah, tak ada kan, tak ada halangan kat tepi tu. Sebab memang kita akan diajar untuk transfer ke arah tu. Pasti ada contoh-contoh yang lain ke, orang kata pengalaman yang orang kata menunjukkan benda tu dari sudut kursi roda yang kursi roda yang tak sesuai, menyebabkan orang kata dia tak boleh buat satu perkara yang sepatutnya dia boleh buat. Okey, saya bermula pada 1993. 1994 saya
pergi dekat SKL untuk mempelajari teknik berkursi roda dan transfer sekali. Pengalaman saya masa tu saya dah dapat wheelchair lah. Wheelchair ni saya dapat tapi dia panggil lightweight wheelchair tu yang besi tu, tapi armrest tu boleh guna. Saya belajar di sana dan kita perlu tahu pembelajaran wheelchair ni dititik beratkan selepas adanya jabatan rehabilitasi. Dan kita perlu tahu jabatan rehabilitasi, tertubuhnya jabatan rehabilitasi secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 2010. Sebelum tahun 2010 memang tak ada. 2008 baru ada kesimpulan pakar-pakar dari jabatan rehabilitasi ada dan kembangkan sehingga 2010 dan sampai sekarang. Dan itulah saya pun bila yang peringkat selepas 2010 mengalami kecederaan dan perlukan kepakaran berkursi roda, alhamdulillah dengan tinggi ajar yang mana ada pakar tu bolehlah sedikit berbandingkan pada dulu, masa dulu. Dulu kita belajar daripada pengalaman yang ada pada yang sudah lama. Tak dengar apa tadi? Dia mute kat tu, komputer kat tu. Kena tekan mikrofon tu balik. Dah, saya cuba unmute kan. Saya dah unmute dah. Ada. Okey dah. Kita dah tahu jabatan rehabilitasi ini bermulanya di Malaysia ni tahun 2010 dan pelajaran untuk yang berkursi roda ni bermula daripada situlah. Dulu kita mempelajari kursi roda daripada pengalaman yang memakai, bukan macam sekarang. Sekarang ni ramai pakar-pakar yang dapat mengajar teknik berkursi roda. Dan dulu saya ingat masa dulu-dulu SKL tu hanya seorang saja yang mengajar kursi roda boleh buat wheelie. Yang lain tak ada. Dan sekarang pun di peringkat sekarang pun jarang sangat OT atau fizio mengajar kursi roda boleh buat wheelie. Even sampai tolak pun dia masih lagi tercari-cari di mana cara nak tolak. Jadi sekarang ni di peringkat jabatan rehabilitasi dan mereka-mereka yang dapat spinal syukur sangat sebab sekarang terus dapat tunjuk ajar daripada pakar-pakar yang berkemampuan untuk buat ini. Jarang sekali yang dapat. Okey, sebelum kita tengok soalan daripada luar, kita ambil soalan dulu lah. Dia satu part lagi satu. Kursi roda elektrik. Ni. Nak pakai ke tak kursi roda elektrik ni? Ke macam mana? Daripada awal saya bagi tahu itu tertakluk pada kemampuan. Kalau dulu kursi roda elektrik ni dia sampai 30 atau 50 kg. Dan kita tak boleh nak bawa masuk ke dalam kereta. Sekarang kursi roda elektrik yang di pasaran harga lebih kurang 10,000 boleh digunakan untuk bawa dalam kereta. Dan alhamdulillah sekarang makin canggih. Itu tertakluk kepada kemampuan. Pertama, kemampuan diri. Kedua, kemampuan untuk mendapatkan kursi roda itu sendiri. Ini individu, saya serahkan kepada individu. Kalau dia rasa dia perlu guna, dia guna. Kalau dia rasa tak perlu, dia jangan guna. Itu aja. Saya dulu bukan awal jugalah, tapi masa mula-mula masa universiti tu, dari sudut orang kata tak tahu kursi roda yang sesuai. Lepas tu ada orang bagi kursi roda elektrik lah. Bila orang bagi kursi roda elektrik tu lagi senang lah kita nak bergerak daripada hostel pergi ke tempat belajar, kampus, pergi ke fakulti. So menggunakan kursi roda lah bergerak daripada tu. And then lepas tu
orang kata dah lama sikit kita pergi tengok kat YouTube, dengar dia punya penjelasan ke apa berkenaan kursi roda ni kan. Lepas tu bila dia orang terangkan, okey level sekian lebih baik pakai tak pakai elektrik disebabkan ada kemampuan untuk tolak kursi roda, ada kemampuan untuk bila pakai kursi roda tu dia lagi fleksibel, dia boleh buat tu, dia boleh buat ni, senang masuk kereta apa semua. So orang kata dia ada transisi jugalah bila kita decide, sebab pakai kursi roda elektrik ni bukan susah pun. Transfer, masuk kursi roda, lepas tu tolak dia punya button tu jalan. Cuma bagi saya, pengalaman saya kan, orang kata cost maintenance kursi roda dari sudut flexibility kursi roda, flexibility kehidupan kita sendiri, macam baru Rusdi kata tadi, nak masuk kereta macam mana. Contoh kalau kita nak keluar, nak ambil Grab, dan pemandu Grab tu nak angkat benda lah tu berat-berat kan. Lepas tu dari sudut pengalaman yang lain juga, dia punya maintenance. Ada sekali tu dia punya controller rosak, tiba-tiba tak boleh gerak roda elektrik ni. So dia tak nak kena call dia punya supplier, kena tanya dia punya ni macam mana. Dia kata bila dah motor tu dah rosak kan, controller dia dah rosak, kena ganti immediately lah. Tak boleh kena ganti sketol tu terus lah, satu set tu terus kan. So kena keluar duit lah. Waktu tu saya ingat 1,000 lebih. So kena beli. So tu dari sudut kita maintenance kan, the maintenance dia kurang bila kita pakai kursi roda manual ni. So badan kita pun lagi sihat, kita lagi bergerak banyak kan. So ada kebaikan lah, kita develop lah kita punya, orang kata kita punya kemampuan diri, kesihatan diri, dan kita pun walaupun orang kata pengalaman jatuh tu biasalah kan. So nak kata pakai kursi roda manual ni lagi banyak jatuh dia lah daripada lagi kursi roda elektrik. So badan, orang kata macam Abang Rosdi kata tadi lah, dia tengok kepada kemampuan, dan kemampuan dari sudut kemampuan fizikal badan kita tu, dan tengok kepada kemampuan duit kita lah kan. Ada duit nak beli kursi roda elektrik yang canggih-canggih, yang ringan-ringan, yang boleh pergi jauh-jauh tu, boleh lah. Tapi secara umum je lah, orang kata disarankan, kita sarankan pakai kursi roda manual kan. Okey. Untuk saya, sebab kita keperluan SCI adalah upper limb, kekuatan pada belah atas. Bila kita menggunakan kursi roda elektrik atau yang bermotor ni, kita pergerakan tangan kita tak ada. Bila pergerakan tangan kita tak ada, dengan sendirinya badan kita akan lemah. Kelemahan pada badan adalah faktor paling utama untuk kita tak dapat nak bergerak. Bila kita lemah, kita dah tolak kursi roda tak boleh. Dengan sendirinya transfer pun kita tak dapat buat. Dengan sendirinya kita nak teruskan kehidupan, kita tak dapat sebab kita bergantung kepada upper limb, bahagian atas pergerakan, supaya kita dapat akses badan kita, transport dan apa-apa mungkin dalam kehidupan. Bila kita tak, macam saya kata tadi, kemampuan pergerakan pada badan bahagian atas, terutama sekali tangan. Ini adalah paling besar. Itu saya, kalau macam saya kata tadi, level C ke bawah, saya tak sarankan untuk gunakan motorized wheelchair. Saya sarankan banyak-banyak buat exercise supaya kita boleh tolak kursi roda. Dan kita tengok kemampuan, bila tolak kursi roda, tengok atas kemampuan. Kita ajar seterusnya di mana perlu tolak, walaupun kita tak boleh tolak pada push rim, kita ajar tolaklah pada roda. Dan ada part-part pada tangan itu kita boleh gunakan untuk tolak kursi roda. Itu aja. Kemampuan dan juga kehendak individu itu sendiri untuk bergerak menggunakan kursi roda tanpa kursi roda bermotor atau elektrikal. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan. Kita ada soalan kat bahagian komen ni dekat Facebook ni. Saya nak bacakan. Ada orang tanya, cikgu macam mana nak maintain kerusi roda?
Masih sangkut tayar depan je. Kalau tayar tu kurang angin pun nak kayuh pun berat. Boleh bagi tips. Inilah nak maintain ni berarti maintenance, penjagaan. Maintenance kursi roda. Dia bukan beli kursi roda lepas tu tak ada maintenance. Itu daripada awal saya cakap, saya dah bagi tahu kemampuan. Bila kita mampu untuk tolak secara agresif ataupun slow, secara kuat ataupun perlahan, dan penjagaan kursi roda, angin kita kena cek selalu. Sebab pada setiap roda kursi roda itu sendiri telah ada berapa bar angin yang perlu. Dan pengguna, kita nak guna kursi roda ni di mana? Dan kebanyakan sekarang bila kita beli kursi roda, tayar dia tu adalah tayar mati. Kalau kita nak tolak lebih sedap pada permukaan yang tidak rata, kita gunakan yang roda yang mati, tayar mati. Ini lebih baik sebab bila kita tolak dia rasa licin. Bila kita luar daripada permukaan rata, contohnya simen atau tar jalan raya tu, kita perlu gunakan kursi roda yang ada angin. Angin ni kita perlu maintain. Dan pada tayar tu sendiri telah ada berapa bar yang perlu kita isikan. Bukan bergantung pada kita isi, tapi bergantung kepada kemampuan tayar itu sendiri. Ini perlu jaga. Dan pada roda caster, bila kita guna atas rumah, kebanyakan caster ni dia ada, caster tu dia akan ada benang-benang atau rambut-rambut. Sini kurang-kurangnya 2 minggu atau 3 minggu sekali kita perlu servis. Tengoklah kemampuan, tengoklah. Caster tu apa? Oh ni. Caster tu roda kecil yang di hadapan tu. Okey. Tekan ada orang yang tak faham caster tu apa kan. Caster tu roda kecil yang di hadapan tu kita perlu perhatikan. Di situ dia ada bearing. Lepas tu kita perlu letak bearing baru, letak minyak apa semua. Dan pada shaft caster tu, kebanyakan kalau kita guna atas rumah, dia ada rambut ataupun benang. Kita kena perhatikan, minggu atau 2 minggu sekali kita perlu cuci lah. Sebab itu mengelakkan daripada bearing pada caster tu cepat rosak. Dan saya sarankan untuk kita jaga bearing tu, untuk saya ada yang pakai grease, ada yang pakai minyak enjin tu. Tapi untuk saya lagi baik pakai minyak masak. Sebab minyak masak ni dia ringan dan dia tahan pada bearing. Berbandingkan pada minyak grease ataupun minyak enjin. Minyak enjin bila dia campur dengan air dia akan jadi keras. Minyak masak tak. Kita letak minyak masak, kita boleh teruskan. Bila dia bercampur dengan air pun dia tidak akan jadi sebati. Bila grease pun macam tu, bila kita letak grease tu bercampur dengan air masa kita guna, dan grease tu sendiri akan jadi keras dan cepat rosak bearing. Itu aja. Okey, lepas tu kita ada soalan yang lain. Tu kira macam tips nak jaga kursi roda lah. Ni ada soalan dia tanya. Dia punya tinggi 5 kaki 8 inci. Saiz apa yang sesuai untuk saya supaya lutut saya tidak mencangkung tinggi dari paras punggung. Kaki dia punya lutut tinggi daripada punggung dia. Dia duduk kaki dia lutut dia tinggi. Macam mana? Okey. Pada saiz daripada punggung kepada lutut. Kebanyakan kursi roda yang kita ada di pasaran, tempat duduk tu sendiri dia hanya berukuran 15 inci. Dan tinggi daripada lantai kepada tempat duduk tu hanya 19 inci. Jadi kita perlukan ukuran. Di sini kita perlu tengok macam daripada lutut kepada paha, kepada punggung. Antara lutut dengan punggung kita nak tengok dulu ukuran di situ. Dan daripada lutut sampai ke tapak kaki berapa ukuran. Kita perlu tengok. Kita kalau nak customize untuk benda-benda macam ni memang tak ada.
Cuma kita boleh bantu buat tempat duduk tu, kita boleh tolong bagi tahu apa yang perlu dia ambil tindakan untuk Dia punya foot rest tu biasanya bukan boleh gerak ke? Kita boleh laras dia, bagi rendah sikit ke, tinggi sikit ke, supaya dia punya lutut tak terlalu tinggi daripada kita punya, bila kita duduk tu lutut tak tinggi lah daripada tu, kita rata je kita punya paha tu. ini saya dah bagi tahu tadi. Kursi roda dia ada pelbagai dan dia ada kalau yang sport wheelchair, biasanya bila yang paha panjang ni, kita boleh sarankan dia duduk, tempat duduk tu kita boleh tinggikan di bahagian depan sikit daripada bahagian belakang, supaya nanti lutut dia memang naik ke atas dan dia ada ukuran di situ dan ada penjarakan tekanan. Kita boleh sarankan dan kita boleh tunjuklah macam mana nak buat. Ini perlu pada customer lah, tapi tak boleh nak guna untuk wheelchair founding. Biasanya kalau orang macam ni yang paha panjang, lutut panjang ni, kita sarankan untuk kita gunakan rigid frame. Sebab di situ rigid frame ni lebih senang kita laras daripada founding frame. Okay. Kita boleh bagi. Cuma ni kita nak tengok dulu macam mana dia punya keadaan. Kalau dia kata dia tinggi 5 kaki lebih tu, okey, itu keseluruhan. Tapi panjang paha dekat daripada lutut kepada punggung berapa, daripada lutut kepada kaki berapa, kita perlu tahu. Baru kita boleh buat dia punya ukuran, bagi ukuran apa yang perlu dia gunakan pada kursi roda tu. Okey. Biasanya pada wheelchair kita boleh bagi. Okey. Dia ada soalan ni, dia kata macam mana nak elak sakit belakang. Sakit belakang bila duduk atas kursi roda, untuk elakkan sakit belakang banyakkan push up. Itu aja. Kalau kita duduk tak ada push up, memang dia sakit. Sebab ini bergantung kepada tahap kecederaan. Memang kalau kita tak buat push up memang sakit. Kita kena banyak push up. Dan gaya kita duduk. Banyak push up dan pada kursi roda itu sendiri. Kita perlu tengok. Itu dia. Dia nak dengan saya nak ada ni orang tanya ni. Okey. Bagaimana dengan alas tempat duduk yang dikenali sebagai roho? Adakah ia penting untuk kita gunakan sebagai seorang yang mengalami cederaan tulang belakang? Macam mana? Cushion roho. Cushion ni dia banyak jenis, tapi kita bagi tahu asal roho lah. Roho ni kita pun perlu tengok kecederaan. Walaupun pada roho sendiri dia ada waranti untuk kita duduk tanpa push up 8 jam untuk 1 hari. Dan benda yang paling baik, kalau you duduk sampai 10 jam pun memang benda tu tahan lagi. Tapi ketahanan pada roho tu sendiri, kalau you selalu duduk tak buat push up, tak alihkan punggung ke depan atau ke belakang, memang roho tu tak tahan. Harga roho bukan calang-calang, 1,000 lebih, 1,800 atas. Biasa harga. Dan paling mustahak untuk saya push up. Walau apa pun cushion yang awak duduk, awak perlu ada push up. Sebab macam saya tadi, untuk mengelakkan belakang sakit, dia pressure pada belakang, tulang belakang, dia pressure pada tulang punggung. Dan dengan sendirinya bila kita selalu buat push up, kekuatan pada lengan, bahu dan tangan kita akan stabil. Dia tidak naik turun. Ini paling mustahak. Push up tu paling wajib lah, sekurang-kurangnya 30 minit kita duduk, 45 minit kita duduk, angkat lebih kurang 30 saat macam tu. Itu perlu. Kalau yang tak boleh buat push up, buat relief. Duduk, jangan diam. Duduk sengit ke kiri, ke kanan, sengit ke depan.
Duduk macam tu, jangan duduk statik. Ini mengelakkan daripada terjadinya kudi tekanan dan degangan pada anggota badan kita sendiri. Itu aja. Okey, soalan yang lain. Kita cari soalan lain. Motorized wheelchair, orang tanya pasal motorized wheelchair, tadi dah ulas. Ada tips-tips yang lain untuk kita pastikan kita boleh kursi roda tu boleh tahan lama? Ada tips lain ke? Atau kita kursi roda supaya tahan lama, pengalaman. Dan saya pun tengok dah banyak. Part untuk kursi roda tahan lama, jangan bagi kena air. Itu aja. Jangan bagi kena air. Jangan bagi kena air. Okay. Sebab sifat besi adalah karat. Karat besi kerana air. Itu aja. Sifat besi atau aluminium ke apa, pelbagai material dengan air memang dia kalah. Itu aja. Berapa lama tu? Kalau kita kata lama tu, berapa lama tu? Lama apa? Kursi roda tu, kita boleh tahan kursi roda tu lama, kita agak-agak berapa lama kira-kira orang kata umur dia dah berapa tahun dah, okey lah dah tu, dah lama dah tu, kena tukar baru jugalah. Saya pernah pakai kursi roda sampai 15 tahun. Tapi maintenance saya tetap jaga. Hanya tukar tayar, tukar bearing. Salah biasalah sebab kita memang kita guna, tapi salah ataupun apa-apa pada part kursi roda ni benda biasa sebab kita guna. Dan untuk ketahanan servis kursi roda kita mesti buatlah. Cek bearing, cek angin, cek pada benda paling mustahil adalah angin. Angin dengan bearing. Bearing yang ada minyak pada part-part bearing tersebut. Dan benda yang paling kena elak adalah air. Bila kena air, cepat-cepat kita lap supaya kering dan letak minyak. Itu aja. Okey, ni saya ada satu soalan contoh. Kebanyakan video mungkin kita tak tahulah kita boleh jumpa orang yang pakar ke tak kan. Kalau kita kat hospital ni kan, siapa orang yang paling tahu berkenaan kursi roda kalau kita nak jumpa, nak tanya dia? Dia fisioterapi ke, occupational therapy ke, doktor ke, apa ke? Ya, sepatutnya lah pengalaman saya. Sepatutnya kursi roda ni menggunakan kursi roda terpadu kepada bahagian occupational therapy. Occupational therapy dia yang bagi tip-tip untuk menggunakan kursi roda. Tapi penjagaan ataupun item kursi roda, part-part kursi roda adalah fisioterapi. Sebab begitu, kursi roda ni termasuk dalam kegunaan harian. Bila kita kata dia panggil ED ke apa? ADL. ADL tu ADL ni siapa yang ajar? Occupational therapy. Bila occupational therapy yang ajar, dia yang perlu ambil tahu. Tapi sekarang ni adalah kalau di Jabatan Rehab senang sebab dia telah khusus. Tapi bila di luar pada Jabatan Rehab, saya bukan nak kata tak tahu, tapi dia orang tahu. Tapi di mana kepengagihan untuk benda-benda macam ni, itu aja. Siapa yang perlu dan siapa yang perlu ambil berat. Itu aja. Sebab occupational therapy pun belajar pasal wheelchair, fisioterapi pun belajar pasal wheelchair. Dan orang-orang fisioterapi ni dia wajib mengetahui part-part pada kursi roda, sebab itu dia belajar. Dan contohnya pada yang occupational therapy, dia jarang nak tahu sebab dia perlu ajar menggunakan saja.
Ada satu benda saya nak tanya satu benda lagi. So berdasarkan pengalaman Abang Rosdi mengajar orang guna kursi roda, mengajar orang lama, baru, kawan-kawan kita ni ramai tahu ke ramai tak tahu pasal kursi roda ni? Ke dah ajar pun dia macam tak tahu juga. Yang kalau yang baru ramai yang tak tahu. Biasanya macam public lah, dia hanya tahu kursi roda tapi penjagaan kursi roda tak tahu. Yang lama pun ada yang tak tahu. Cuma sekarang ni kita cuba terapkan, you mesti ambil tahu benda ni. Kebanyakan tempat kita ni di Malaysia, kursi roda sekarang ni kalau yang SCI, diorang ni yalah, benda tu dapat kita secara kadang-kadang secara percuma, kadang-kadang tapi tak ambil tahu, bukan nak kata lah, tapi jarang nak ambil tahu, bukan keseluruhan. Perlu ada pengetahuan pasal kursi roda sebab part-part kursi roda ni kita perlu jaga. Kenapa? Dan bila kita perlu jaga, itu yang kita perlu tahu. Dan saya cuba terapkan pada bila kita buat bengkel ataupun apa-apa. Macam saya kata tadi, sebulan atau 2 bulan sekali kita perlu servis. Cuci itu perlulah cuci sebab kita nak keluar pada publik, takkan kita nak keluar dengan kursi roda kita berhabuk, ada dengan apa ni, sarang labah-labah lah apa semua situ, kita nak keluar pada publik. Itu yang paling utama. Dan yang paling mustahak bila kita bergelar SCI, keterampilan. Ini saya suka ambil, keterampilan, jaga keterampilan. Walaupun kita berkursi roda, jangan kita ambil benda part keterampilan kita tak ambil langsung. Jagalah. Takkan kita duduk atas wheelchair, kita nak tengok orang cakap, mamak tu dah lah kursi roda tapi tak handsome pula. Kita bukan jenis tak handsome, kita semua jenis handsome. Kena tunjuk kehandsomean kita. Macam tu. Itulah keterampilan tu mustahak. Itulah kursi roda kita kena jaga seminggu atau 2 minggu, sebulan atau 2. Kena nak lah bagi dia bersih-bersih. Jaga bearing, jaga dia punya caster. Itu aja. Dia biar orang kata perkataan yang orang selalu kata sekarang apa, biar SCI tapi handsome. Keterampilan tu mustahak, keterampilan. Sebab pada saya keterampilan nombor 1. Sebab bila orang pandang, orang tak pandang kita duduk dulu, orang pandang handsome kita dulu. Bila orang pandang kita berketerampilan, orang pun nak dekat pun kira okey lah juga kan. Daripada yang tak ada keterampilan langsung, orang nak datang dekat pun malas. Tunjuk keterampilan. Sebab kita sendiri semua yang saya tengok SCI, dia tak ada yang tak handsome, semua handsome. Tapi dia tak jaga keterampilan, bila kita jumpa memang dia tak handsome. Macam tu. So orang kata kursi roda ni lebih daripada apa untuk tu lah. Dia perlu juga untuk jaga keterampilan kita. Ya, betul. Kalau ada kursi roda yang bagus tu nampak handsome sikit. Kursi roda yang mahal sikit lagi handsome. Bukan kira mahal, tapi keadaan kursi roda tu sendiri. Jangan comok, perlu bersih selalu. Kita kena letak pada diri kita. Perlukah kita tengok benda-benda yang comok atau perlukah kita tengok pada benda-benda yang cantik? Betul. Orang pun macam tu. Sebab itu memang dah sikap atau sifat manusia. Betul. Dia memang antara salah satu fungsi kursi roda ni, bila kita pilih kursi roda yang betul. Kita nak tunjukkan bila orang tengok kita tu, dia bukan nampak kursi roda tu dulu. Biasanya bila kita pilih kursi roda yang betul-betul fit dengan kita, dia kursi roda tu, kita bila tengok orang yang berkursi roda tu, kita tak nampak kursi roda tu dulu. Kita nampak orang tu dulu.
Kursi roda kalau pilih kursi roda yang tak betul, gedabak besar, tak sesuai, kengkang ke apa benda ke, semua tu duduk dalam kursi roda. Orang kata gambaran tu, gambaran yang tak cantik lah kan. betul. Kalau kita tengok nampak orang betul-betul kursi roda yang sesuai apa semua, nampak benda tu. Orang kata kursi roda ni bukan sekadar orang kata perlu guna untuk keperluan harian, dia ada tambahan di sudut. Orang kata kursi roda yang sesuai tu jadi nampak insaf sikit lah. Okey. Okey. Kat dalam sini kita ada mungkin apa, Encik Said ada apa-apa nak tambah? Sebelum kita pergi, kita pun dah baca banyak soalan daripada komen kat Facebook. Nanti penerangan Abang Di tadi dah memang jelas dan terbaik lah. Saya rasa yang penting di sini adalah cara pelaksanaan penggunaan kursi roda itu sendiri. So kadang-kadang of course lah kita kalau tengok dari segi kursi roda tu sama ada mahal ke murah ke dan pelbagai dia punya function dan fungsinya. Tapi kalau tak tahu guna memang tak tahu guna jugalah. Jadi yang penting di sini adalah kita memastikan bahawa ilmu tentang penggunaan dan juga satu lagi ilmu mengenai penggunaan yang berbeza, kursi roda yang berbeza itu penting juga sebab di Malaysia ni kalau kita tahu dia kira macam one wheelchair fits all. Maksud satu kursi roda tu untuk semua. Macam-macam dan sebagainya. Jadi hasrat itulah, disebabkan hasrat itulah kita USM ni telah bekerjasama dengan Raja Garinda Institute of Child Development di Chiang Mai, yang mana Abang Di memang terlibat secara langsung lah dalam projek tersebut. Jadi kita dapatkan Dr. Zul lah, ni yang diketuai oleh Dr. Zul. Jadi kita dapatkan kursi-kursi roda daripada Thailand, daripada Chiang Mai, RICD mendermakan kepada kita dan kita buat modification untuk membantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk memiliki kursi roda yang terbaik. Jadi saya tak mau bercakap banyak lah. So apa Tuan Syed boleh on video dengan suara dengan Dr. Zul. Dr. Zul, on video suara Dr. Zul. Cik Syed. Okay, saya just sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan Syed boleh onkan video dengan suara, dah hilang. Tuan Syed. Tolong ambilkan dulu. Dr. Zul ada kat mana tu? Okay, kat rumah. Okay. Okay, Encik Syed, Tuan Syed, boleh sambung balik tadi Tuan Syed? Tak habis lagi? Ke Dr. Zul nak sambung? Boleh, Tuan Syed dulu. Tuan Syed. Tuan Syed dia off. Dr. Zul sambung dulu sementara Tuan Syed dia Tak apa, saya tak perlu tunjuk muka kot. Okay, Orang nak kenal Tuan Syed, orang nak kenal. Nak kenal. Yang penting Dr. Zul dengan Abadi je. Apa Tuan Syed lagi best. Allah, nanti pergi Penang kan nanti kita makan nasi kantor ke apa. Pasal apa? Pasal hari ni pakai baju pun tak elok. Tak apa, baju tak penting. Okay, alright. Okay, Dr. Zul. Okay. Alright. Terima kasih Tuan Syed. Maksudnya sebenarnya projek yang di USM ni kita panggil USM RICD Wheelchair Project ni memang dia punya pelopor dia Tuan Syed lah sebenarnya daripada dulu tahun 2013 lagi ya. So seperti yang Encik Rosida sebut tadi,
idea kita adalah ramai orang yang salah faham tentang kursi roda. Semua ni yang Abdi dah cerita tadi sebenarnya, konsep tu yang sebenarnya kursi roda ni orang salah faham. Asal cacat je kursi roda. Asal kursi roda ikutlah umur berapa, saiz berapa dan sebagainya pun. Dan mungkin satu Abdi yang tersebut tadi, sebenarnya kursi roda ni betul memang penting untuk produktiviti, dan juga kalau salah ia boleh mendatangkan kecederaan. Seperti yang rakan kita komen tentang sakit belakang tu. Right. So sakit belakang tu alhamdulillah sebab dia mungkin dia di belakang dia tu dia saraf dia ada. Tapi kalau orang yang spinal cord yang tinggi, dia tak sedar yang kedudukan belakang dia tu yang menyebabkan kesakitan. Yang akhir sekalinya dia mungkin disebabkan sakit yang dia tak rasa menyebabkan kepada increased spasm yang benda lain. Right? So itulah maknanya tapi secara keseluruhannya saya rasa apa yang Abdi kongsi hari ini tu dah cukup bagus. Dia nombor satu dia bincangkan tentang bagaimanakah kursi roda yang sesuai. Mungkin Abdi tak cerita tentang kita cerita tentang armrest tadi, tapi tak cerita tentang pentingnya tayar yang boleh cabut dan sebagainya kan. Okay, dan sport wheelchair. Satu lagi bila sebut sport wheelchair, orang silap faham yang mengatakan sport wheelchair ni untuk bersukan. Abdi komen sikit Abdi bahagian sport wheelchair ni. Yang sport wheelchair ni penggunaannya dan pencapaian penggunaannya adalah lebih baik daripada lightweight lah. Kita pakai yang sport ini tertakluk kepada kemampuan lah. Bila kita nak pakai yang sport, kemampuan kita untuk memakai jenis sport wheelchair ni adalah kemampuan yang terbaik bagi yang pada diri sendiri lah. Kalau berbanding dengan lightweight tu, sebab sekarang pun kalau nak kata sport wheelchair ni boleh cabut tayar, lightweight pun boleh cabut tayar sekarang. Tapi kemampuan yang mengguna. Yang paling ini sekali ya. Dia satu benda mungkin saya nak tanya doktor. Macam mana program tu, race tu tadi? Dia adakah program ni masih berterusan atau keadaan sekarang program? RICD tadi. Itu. Abdi dah komen. Tak apa. Buat apa komen Dr. Zul. Okey, memang nombor satu projek kita yang Tuan Syed mulakan tu yang dia kita initiate dulu tu dengan kerjasama RICD. Kita mulakan tahun 2013 dan sekarang itu masih lagi berterusan dan insya-Allah akan lebih berkembang lah. Alright. So objektif dia ada dua perkara. Orang melihat kepada bantuan kursi roda sebab kita memang dapat gerak dapat peruntukan apa kita panggil donation kursi roda percuma daripada Thailand dan tapi tak banyaklah dalam 30-40 gitu je setahun dan pengguna pula ramai yang memohon. Sekarang pun yang menunggu kita pun dekat 300-400. So satu aspek ya, tetapi satu kita bagi itu sikit mungkin tak cukup. Yang kedua adalah kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat bila guna kursi roda, it is about bukan masalah sekadar guna kursi roda macam tu je. So kita ada servis, kita ada modification ya. Sebab tak semestinya sama. Yang ketiga yang penting sekali adalah nak guna kursi roda ini memerlukan kepada latihan. Bukan just simply ambil kursi roda guna macam tu saja. Right? Dan seperti yang ada rakan kita tengok Cik Rizalka atau Cik Basri sebutkan tadi bahawa bila menggunakan kursi roda ini dengan cara tidak berkesan, ia menyebabkan apa kita panggil kegunaan kursi roda itu tidak mencapai optimum. Okey. Bila kita sebut tidak mencapai optimum di sini adalah kita melihat kepada kegunaan kursi roda itu untuk membantu kita dalam aspek mobility. Okay, kalau kita masuk, sebenarnya kursi roda ini adalah mengganti kaki kepada rakan-rakan kita yang ada kelumpuhan ini. So bila dia boleh menggunakan macam Abdi ni, kursi roda tu dah sebahagian kaki dia, dia tak ada masalah lah. Pergi mana-mana pun naik kapal terbang, even sekarang ni famous dia daripada kita. Dan dia pun pergi Kuala Lumpur mana-mana pun dengan flight pun semua tak ada masalah lah. Okay? Cuma saya ingat mula-mula saya rawat dia dulu, dia kata apa, Dr. Zul saya tak punya lain saya takut. Satu je saya takut. Apa di? Tangga. Tapi sekarang rasanya tangga dah boleh lewat dah. Alright, tu ada skimolity. So maknanya bila sport wheelchair tadi, bila kursi roda ini kita sentiasa melihat bagaimana kursi roda ini boleh digunakan balik untuk berfungsi dalam rumah, untuk pergi ke bilik air, makan, minum dan sebagainya. Yang kedua, adakah kursi roda ini boleh digunakan untuk nak masuk kursi roda ke kereta dan dua, kereta
Yang ketiga adalah sebab bila boleh masuk ke kereta dan keluar, ia boleh digunakan untuk pergi ke tempat kerja. Right? Bila boleh pergi ke tempat kerja dan boleh berfungsi macam biasa. Itulah cabaran utama kita. Right? Okay, jadi benda-benda begini ni dia tidak macam mana ya? Apa yang ada sekarang ni memang saya tahu orang spinal cord yang memerlukan perkhidmatan ni. Tapi di mana nak cari? Di mana cari perkara tersebut? So itu yang kita cuba buat di USM sekarang ni. Kita baru walaupun dah mula sejak 2013 apa kita panggil masih lagi di peringkat universiti lagi. Kita baru dapat kerjasama dengan MOU dengan Kerajaan Negeri Kelantan untuk buka pusat kursi roda. Itu pun masih lagi peringkat yang mana di peringkat permulaan. Dan kita juga sedang menyediakan program yang kita panggil untuk program untuk training pengguna kursi roda dan keluarga. So masih lagi peringkat awal, tapi insyaAllah dengan kita harap selepas ini dia akan jadi sistem yang akhir sekalinya semua orang yang guna kursi roda, yang perlu kursi roda, ada satu tempat yang dia boleh pergi dan dia mendapatkan nasihat yang betul untuk menggunakan kursi roda. Apa Cik Rizal? Terima kasih Dr. Satu inisiatif yang baik Dr. Benda tu pun kita kalau pengguna kursi roda ni, kalau kita tengok online pakai kursi roda, kita tengok kan, kita lebih tengok secara kata kritikal lah. Bila kadang bukan orang kata yang spinal cord saja, orang luar like online yang perlukan guna kursi roda pun kadang kita tengok macam kursi roda tu dia tak sesuai, patut dia pakai kursi roda jenis lain, patut kursi roda yang lebih sesuai untuk kegunaan dia orang. Even yang penting kadang ada satu kategori yang agak orang kata agak signifikan adalah golongan orang tua. Golongan orang tua ni lagi cepat kalau bila dia pakai kursi roda yang tak sesuai dia ni, dia lagi macam jadi tak aktif langsung kat rumah, tak boleh buat apa-apa. Lepas tu bila anak-anak ke orang saudara mara pergi beli pun dia orang tak tahu. Betul. Apa kursi roda yang sesuai untuk orang tua ni, mak dia, bapa dia ke apa semua kadang-kadang tu. So menyebabkan macam tadilah dia regress lah dari sudut kesihatan dia ke dari sudut fungsi dia, kefungsian harian dia tu. So menyebabkan orang kata kepulihan tu untuk mungkin dia boleh pulih kembali, dia punya dari sudut psikologi pun mungkin terganggu kan, disebabkan tak aktif. So tu antara saya nampak antara area-area yang agak signifikan dan satu inisiatif yang baik, dan diharap inisiatif ini akan berkembang dan diterima ramai. Dan kita daripada MASA di blog dan website MASA ada beberapa penulisan berkenaan dengan kursi roda. Ada contoh berkenaan jenis-jenis kursi roda, ada berkenaan dengan orang pergi tips umrah berkenaan dan macam mana orang berkursi roda pergi umrah. So dia ada tips dekat situ. So boleh kita dah letakkan di ruang komen di Facebook dan boleh pergi untuk baca dan lihat supaya boleh faham dengan lebih lanjut. Sebelum saya menutupkan program hari ini, webinar kita hari ini, mungkin saya nak minta sepatah dua kata daripada Abang Rosdi dan kemudian Dr. Zul dan Dr. Basri berkenaan kursi roda ni, topik kursi roda. Dr. Zul dulu, Dr. Zul dulu. Mungkin ada nasihat ke ada apa-apa yang nak diluahkan last nasihat terakhir. Terima kasihlah bagi peluang saya walaupun secara spontan je, tapi tak kisah. Saya harap tak mengganggulah dalam majlis ni. Dan maknanya satu kepada apa kita panggil pengguna kursi roda lah di Kelantan, insyaAllah kita di USM kita ada unit transformasi OKU yang ada pusat modifikasi khas kursi roda yang memberi perkhidmatan kepada pengguna kursi roda dan juga orang yang memerlukan kursi roda. Right, dan so bolehlah datang dengan anak kita, boleh rujuk ke Universiti Sains Malaysia. Di kami sebenarnya di Pusat Pengajaran Kesihatan lah untuk mendapatkan maklumat ni. Yang kedua adalah saya harap seperti yang Cik Rizal sebut tadi, memang penting sangat. Kursi roda bukannya segala-galanya. Sebab kursi roda hanyalah untuk membantu untuk pergerakan. Tapi kalau tak kena cara, ia boleh memudaratkan kesihatan.
Contohnya orang tua. So kalau orang tua itu orang warga emas lah, warga emas, dia terlalu bergantung kepada kursi roda, ia menyebabkan dia tak guna kaki dia. Akhir sekali tenaga kaki dia akan jadi lemah, deteriorate, dan akhir sekali daripada boleh berjalan kepada tak boleh berjalan. Yes, betul kursi roda itu penting untuk membantu dia bergerak yang jauh, tetapi janganlah terlalu bergantung kursi roda tu untuk kadang-kadang yang tertentu saja. So masih lagi kita cuba kekalkan semaksimal yang boleh keadaan fizikal kita untuk memulihkan kesihatan. Okay, saya rasa terima kasih dan mungkin saya yang terakhir tahniah kepada Persatuan Malaysia ya. Masa atas inisiatif ini, satu inisiatif yang bagus untuk memberi kemudahan kepada masyarakat ya. Dan terima kasih banyak Abadi kerana berkongsi dan juga Dr. Basri lah atas inisiatif ya. Alright, terima kasih banyak dan minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan sebelah pihak saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, Basri. Saya tak ada apa nak cakap, cuma saya nak iklankan beberapa aktiviti masa dalam masa terdekat ni. Terutamanya kita OKU, kalau di kalangan OKU yang tonton ni, kita akan menyambut satu hari OKU sedunia pada 3 hari bulan Disember, hari Khamis ni. Masa juga akan menganjurkan satu webinar selanjutnya lah. Kita ada beberapa orang hebat, terutamanya panel adalah ulang semula. Kita akan ada satu sudah hilang Basri. Sekejap. Okey. Sorry tak clear. Boleh dengar sekarang? Line saya tak okey sikit. Mungkin Abang Rosli boleh teruskan dulu sebelum tu nanti Basri dah akan sambung balik. Abang Rosli cakap. Basri boleh balik tak? Boleh ulang balik. Tak clear tadi. Okey. Tak clear. Pada 3 hari bulan Disember, kita akan buat satu webinar lain. Tajuk dia Hari Tuju Advokasi OKU di Malaysia. Ada ahli panel yang pertama Muhammad Faizal Yusof, Timbalan Pegawai Khas Timbalan Menteri. Yang kedua ada Senator Rah Adi Barazi yang baru juga dilantik sebagai pengerusi bernama, dan yang ketiga adalah Dr. Ikmal Hisham. Boleh dengar ke? Untuk 3 hari bulan. 3 hari bulan ni. Kemudian pada 5 hari bulan Rizal boleh sambung Rizal? Okey. Kita sebenarnya nak iklankan macam Dr. Basri cuba iklankan beberapa siri dialog FB Live yang kita akan adakan sepanjang bulan Disember ini. Pertamanya sepanjang bulan depan, bulan Disember, satu webinar Hari OKU yang bertajuk Hala Tuju Advokasi Advokasi OKU di Malaysia. So ahli panel yang ada adalah Encik Muhammad Faizal Yusof, Presiden Pertis. Yang kedua adalah Senator Ras Adi Barazi, Senator OKU di Dewan Negara, dan Dr. Ikmal Hisham, ahli akademik dan juga pensyarah di UiTM. Dr. Ikmal Hisham banyak mengkaji berkenaan dengan OKU dan undang-undang yang berkaitan dengan OKU. Webinar ini akan diadakan pada 3 Disember bersempena dengan hari pada pukul 11 pagi, betul? 11 pagi kan? Ya, betul. 11 pagi. Harap siapa yang berminat kita boleh tengok tonton live kita di Facebook Masa pada pukul 11 pagi hari Khamis 3 Disember. Dan webinar yang kedua adalah berkenaan dengan accessibility dan COVID-19. Berkenaan accessibility versus pandemic COVID-19, apa harapan OKU 5 Disember 2020 bersamaan dengan hari Sabtu juga pada pukul 11 pagi bersama moderator Puan Hamidah Hassan, ahli panel pertama SR Dr. Hikmah Kamarudin, pakar berkenaan accessibility di UiTM, dan juga saya sebagai panel yang kedua, dan juga panel ketiga arkitek AR Mumtazah Mustajab,
kita akan bincangkan berkenaan dengan accessibility dan relevannya dalam keadaan COVID-19 ini. So itu antara dua dan mungkin akan ada lagi dalam perancangan kami dan kami akan update lah dari masa ke semasa berkenaan program-program kami. Mungkin Abang Rosli boleh teruskan? Okey, terima kasih banyak pada pihak MASA, Dr. Zul, bos saya dan Tuan Syed tadi deputy dah, dia ada kerja dia kata. Dan kita cuba sama-sama memberi pencerahan atau penerangan kepada yang menggunakan kursi roda pada di masa-masa hadapan, di samping kita cuba panjangkan apa-apa ilmu pada mereka yang memerlukan berkenaan kursi roda. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua. Mungkin kata-kata akhir daripada saya secara pengalaman diri saya sendirilah sepanjang jadi SCI selama dekat 20 tahun dah kot. 2021, dekat 20 tahun, dekat 19 tahun dah lah. So dia ada fasa-fasa yang saya lalui sendiri. Dari sudut fasa-fasa yang mana saya belajar berkenaan kursi roda ni. Orang kata belajar bukan teori lah. Satu teori pun kita belajar juga. Belajar dari sudut pengalaman diri. Fasa guna kursi roda hospital, fasa guna motorized wheelchair, fasa guna manual wheelchair. So setiap fasa tu ada benda. Orang kata benda yang penting yang saya faham kat sini adalah kita kena ada ilmu lah berkenaan kursi roda ni. Kita kena ada ilmu supaya kita tak mengalami kepayahan-kepayahan atau masalah-masalah yang tak sepatutnya kita hadapi. Berdasarkan pengalaman saya, banyak benda lah orang kata kalau kita boleh capai, tapi disebabkan kita pilih kursi roda yang tak betul, disebabkan kita tak boleh buat satu perkara itu. So berdasarkan pengalaman memang saya bagi testimoni, ambil tahu pasal kursi roda kena injury atau keadaan lain yang memerlukan kita menggunakan kursi roda. Sebab kat luar sana kursi roda yang macam jenis ni banyak kesesuaian dia. Kalau kita salah pilih kesesuaian, rugi dari sudut duit satu. Kursi roda bukan murah-murah pun. Lepas tu rugi dari sudut kita kemanusiaan kita. Dan dari sudut kesihatan kita dan lain-lain lagi yang telah dinyatakan sepanjang ini. Dan setakat itu saja dan diharapkan telah kita dapat berkongsi maklumat-maklumat yang bermanfaat dan kawan kita kat luar sana ada persoalan lanjut, ada perkara-perkara yang ingin orang kata mendapatkan konsultasi yang lebih lanjut berkenaan kursi roda, maklumat yang lebih lanjut berkenaan kursi roda, boleh kita hubungi siapa-siapa daripada kita ni. Boleh message kami di Facebook MASA, boleh message Abang Rosli, boleh contact Dr. Zul, Dr. Basri itu sendiri. So mana-mana supaya kita pun memang kita harap kita boleh bantulah rakan-rakan kita kat luar sana. Dari sudut apa segala cara yang kita tahu berkenaan kursi roda, pengalaman kita berkenaan kursi roda, taraf kehidupan kita, quality of life orang yang berkursi roda ini meningkat. So diharapkan webinar ini bermanfaat dan jika ada kekurangan, kelemahan, kesilapan maklumat minta dibetulkan dan setiap kelemahan itu dimohon maaf daripada pihak kami MASA di atas kelemahan pihak kami dan diharapkan mungkin kalau ada komen untuk penambahbaikan boleh komen di Facebook MASA dan kalau ada siapa yang mungkin ada idea untuk apa program, apa webinar yang kita boleh lakukan seterusnya mungkin boleh komen di Facebook juga. Kita akan lihat dan mungkin kita akan ambil inisiatif untuk kita lakukan program-program tersebut. Dari pihak kami, MASA, ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Rosli, Dr. Zul dan semua yang menonton.
supaya semoga kita jumpa lagi dalam webinar kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.